Yo guys, and welcome to my video. Hari ni Apple dah introducekan iPhone 15 dan juga 15 Plus. Ni untuk orang yang tak nak berbelanja lebih sangat, tapi at the same time kau akan dapat the latest feature juga untuk version kali ni. So sekarang ni kita akan explain juga beberapa perubahan yang Apple dah buat and apa yang patut korang consider untuk beli bila cakap pasal dua smartphone ni. Okay, untuk version kali ni kau akan dapat ada 5 pilihan color yang korang boleh pilih, sama ada hitam, putih, kuning, dan pilihan yang baru juga dekat sini adalah warna pink. Aku faham ramai yang suka dengan, ramai actually yang tengah aim untuk dapatkan warna pink tu, and aku faham kenapa. Dan cara dia orang buatkan panel ni untuk warna yang kita pilih tu sebenarnya adalah agak unik, sebab katanya dia dah infuse dalam panel tu sendiri. Dia bukan cat dekat bahagian bawah je macam yang sebelum ni. Dia dah manipulate dia punya material tu untuk buatkan dia punya color tu pop dan kekal dekat dalam glass instead of buat layer of color. Tapi perubahan ni juga buatkan warna terhadap panel belakang tu nampak a bit unik dengan matte finish dan a bit gelap dekat bahagian kamera, and pekat lah sikit berbanding yang surface kan. Tapi pada masa yang sama buatkan telefon tu nampak macam tak cukup tidur. Dia nampak macam black eye dekat sebuah iPhone kan. Tapi tak apa, this is the same layout, same type of material juga, tapi katanya akan buatkan dia punya plastik kali ni infuse dengan material yang dah recycle untuk buatkan Apple lagi orang kata environmental friendly. Tapi still dia akan menggunakan aluminium yang sama, that is 7000 series, yang mana a bit berat. Tapi kalau kan tak ada masalah pun untuk menggunakan this type of aluminium untuk dia orang punya rangka. Apa yang baru dekat sini adalah, sebelum ni kita pernah komplain kata Apple tak gunakan the little sensor dekat version yang biasa, but this time dia orang actually menggunakan kamera yang sama macam iPhone 14 Pro. Contohnya adalah 48 megapiksel tu. So this is an upgrade jauh sangat berbanding yang sebelum ni, 12 megapiksel kepada 48 megapiksel, a huge more megapixel count berbanding yang asal, and buatkan deep fusion tu orang dah tak nak pakai dah. Kan. So sekarang this is a new version of Apple punya, orang kata buatkan kamera tu nampak lagi lawa, that is photonic engine. Sebelum ni bila korang tangkap gambar by default adalah 12 megapiksel. Tak kira korang tangkap pakai 48 megapiksel ke, zoom ke, dia akan pakai 12 megapiksel resolution bila tangkap gambar. Tapi kali ni bila dah ada photonic engine, korang punya megapixel count tu akan lagi tinggi, slightly different, slightly lagi detail. So that's why aku cakap dia dah tak perlu pakai deep fusion macam sebelum ni. Dia macam fake, dia macam nak legakan hati pengguna iPhone je lah. Contohnya macam yelah, orang lain pakai 100 megapiksel but still dia lekat dekat 12 megapiksel lagi. So itulah function photonic engine ni, yang mana dia akan increasekan lagi korang punya hasil gambar untuk dia punya resolution. So dekat sini bila korang pakai 48 megapiksel sensor tu, dia akan squeezekan instead of 12, dia akan naikkan sampai 24 megapiksel. Benda yang agak baru juga dekat sini yang Apple dah apply dalam iPhone 15 dan juga 15 Plus adalah cara kita tangkap gambar. Sebelum ni kalau kita nak tangkap gambar portrait, kita kena tukar mode kepada portrait, baru korang akan dapat data untuk enablekan blur background kan. Sekarang dah tak, by default Apple akan tangkap all the detail, all the information yang diorang perlukan untuk bagi bokeh dekat belakang tu nampak sangat-sangat lawa and boleh enablekan. Tapi kalau korang tak nak, boleh disablekan by default, dan korang sebenarnya ada pilihan untuk edit later on at photos. So bila tekan edit akan ada option untuk naikkan aperture tu, contoh macam 2.8, 1.8 dan sebagainya, and buatkan background tu lagi blur and lagi nampak professional. Boleh enablekan dalam app photos. But apa yang kau perlu tahu juga, ada feature baru dia adalah focusing. So kalau korang tangkap gambar dua orang and ada depan dan belakang, korang boleh pilih dekat mana fokus tu perlu ada. Contoh macam okay, aku tak nak fokus dekat orang yang depan, aku nak fokuskan dekat orang yang belakang, boleh edit later. Dia bukan waktu kau tangkap gambar tu je, yang mana sebelum ni kita start dekat situ. Tapi sekarang aku dah tak ada anxiety dah nak tangkap gambar untuk dia orang punya focusing kali ni. And then dia orang punya Smart HDR tu macam aku cakap akan lagi more detail and color a bit more accurate, dan akan fight dengan highlight yang agak high sebelum ni. Sekarang dia orang dah dapat display a true macam mana kau nampak, macam tu lah yang dia tangkap. Night mode pun sama juga, dia akan buatkan gambar tu lagi detail in a night time. Tapi aku harap this is really true, sebab iPhone tak pernah impress hati aku untuk tangkap gambar malam, sebab it's always macam tak sharp and not usable lah untuk aku sendiri. Hardware yang baru korang akan dapat adalah dia punya processor, that is A16 Bionic. Tak baru, tapi untuk version untuk series 15 and 15 Plus
benda ni still lagi baru dengan 6GB RAM. Hey, korang akan dapat prosesor yang sama macam version 14 Pro dan juga Pro Max sebelum ni. Kalau korang nak buat gaming, this thing is a no-brainer juga untuk korang pakai, untuk korang utilize untuk buatkan kerja harian. This processor aku boleh approve untuk orang yang nak buat gaming ke, nak buat daily task ke. This is a good processor lah, aku nak cakap macam tu. Tak adalah advance sangat macam apa yang A17 Pro dapat bekalkan untuk orang yang nak fokuskan kepada ray tracing, all those high graphic detail yang korang nak dapat. Yang ni ada, cuma dia tak sedetail macam version Pro and Pro Max tu je. Tambahan lagi, korang akan dapat ultra wideband Gen 2, yang mana korang boleh cari kawan korang tu menggunakan friend finder. Dia macam Friendster kan bunyi dia. Tapi tak apa, basically cara dia function sama je. Korang boleh cari kawan korang menggunakan Find My Friend. Dan apa yang aku faham, dia hanya Find My Friend sahaja. Tak ada feature yang lain. Contohnya macam kalau korang nak cari iMac ke, kalau korang nak cari contoh macam Elevation ke. Yang tu aku tak pasti lagi. Later aku akan try out for you guys. But this is a focus dekat cari sebuah aksesori yang support that ultra wideband Gen 2. Dia bukan support dekat ultra wideband Gen 1, tapi band 2 saja. Kalau aku pakai band 2, yang tu pun akan pakai ultra wideband 2 untuk to be able to use a precise Find My Friend feature dalam iPhone 15 dan juga 15 Plus. Benda yang agak menarik bagi aku adalah voice isolation untuk buat calling. Contohnya macam bila kau ada dekat crowded places, dia akan fokuskan dekat kau punya suara saja. And belakang, contoh macam ada anjing ke, jalan ke, noise ke, akan disablekan, akan denoisekan, and buatkan orang lagi dengar korang bercakap instead of background punya noise. So dekat sini ada juga a few Android phones yang enablekan benda tu, tetapi aku tak boleh nak bandingkan macam mana yang Apple ni dengan yang sekarang. But I will test it out for you guys untuk tahu, sebab benda tu sebenarnya bukan enablekan by default. Kau kena tekan voice isolation baru boleh enablekan. But korang kena tahu juga, bila ada voice isolation ni, suara korang mungkin akan jadi is a bit robotic and a bit macam kelakar kadang-kadang. So I'm pretty excited to test it out, apa yang Apple buat dekat sini. Sebab biasanya Google je buat benda ni, Apple tak buat. Tapi bila tengok Apple yang buat, it's pretty exciting things lah. Emergency via satellite tu sebenarnya kalau ikutkan dah ada dah sebelum ni. Tapi benda tu aku nampak macam tak semua orang pergi hiking, tak semua orang pergi dekat tempat yang orang kata really isolate daripada orang lain. Tapi kali ni Apple introducekan roadside assistant via satellite. Maksudnya ialah US kan negara yang besar. So tak semua tempat actually ada orang dekat jalan tu. Walaupun ada jalan, tak semua orang akan lalu kat situ in a few minutes. Ada juga sampai berjam baru ada orang lalu satu. Dan kadang-kadang kita tak boleh percaya pun orang tu. And bila ada orang pun, kita pun takut orang tu baik ataupun tak. Tapi bila ada roadside assistant via satellite ni, kau boleh bagi tahu kawan siapa-siapa je mana location, and benda tu sangat function bila duduk dekat tepi jalan. Dan benda ni tak trigger macam terlalu emergency sampai nak kena panggil semua pihak berkuasa untuk tolong orang tu. Dia lebih kepada okay, kereta aku broke down dekat tepi jalan. Macam tu je kalau ikutkan. Benda ni bukan enablekan dekat Malaysia, hanya dekat luar negara saja, bahagian Europe, bahagian US yang tu sahaja. Malaysia belum lagi via satellite tu. Walaupun kita dah ada Starlink. Lepas tu dia punya screen pula kalau ikutkan sama saja, 6.1 inci sampailah 6.7 inci untuk Vision Plus. Tapi korang still akan dapat Super Retina display tu without promotion display. Dia still lagi 60Hz, but dia dah naikkan dia orang punya keterangan tu sampai 2000 nits. Dia dah sama macam version Pro sebelum ni. Tapi cumanya bezanya korang tak akan dapat that promotion display. But rumors is true, dia akan dapat Dynamic Island. So sebelum ni kalau orang memang like complain kenapalah aku punya iPhone tak sama macam yang version Pro, kali ni kita dah sama dah, and buatkan aku macam okay, at least dapat perubahan lah, dapat something yang baru dan juga berguna instead of orang kata notch tu sahaja. Dan sekarang kita dapat Dynamic Island and enablekan a few things, contohnya macam apa-apa aktiviti boleh tengok dekat bahagian Dynamic Island itu sahaja. Cumanya dekat sini aku tak pasti dia kecilkan tak dekat bahagian bezel. Aku rasa tak, sebab yang tu eksklusif and dapat first version Pro sahaja. Benda lain lagi yang aku boleh cerita, dia punya bateri katanya all day battery life. Aku assume sama lagi, sebab dia kata all day battery life ni macam benda yang terlalu standard, terlalu general untuk orang faham. Still dalam lingkungan 3209 hour kalau ikutkan apa yang dia cakap tu. Untuk version biasa lah, untuk version Plus akan sama juga. And then untuk charge, yelah, we've seen what we see. Yeah, that is USB-C. Aku tak tahu apa kena dengan joke tu, aku tak faham. Lame betul lah. Aduh.
korang akan dapat USB 2.0 untuk USB-C tu. So korang punya transfer speed tak sama macam version Pro, lain. Dan korang tak akan ada pilihan macam record externally. Dan juga dia tak mention ada reverse wired charging sama macam Pro. Yang ni memang tak boleh. Yang ni korang boleh plug in untuk transfer data dan juga power sahaja untuk masuk dalam iPhone. Lain daripada tu tak ada. Dia terlalu basic sebenarnya untuk dia punya transfer speed, that is dalam 470 megabit per second. Yang mana version Pro 10 gigabit per second, which is really high. Dan kalau kan 10 gigabit per second tu pun bukan paling tinggi. Yang paling tinggi adalah sampai 4.0. Tu je. Dan ya, macam yang kau nampak ada action button kan. Yang tu tak ada dalam version biasa. Yang tu hanya eksklusif untuk version Pro sahaja. Alright guys, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakap pasal iPhone 15 dan juga 15 Plus. Harga dia starting adalah RM4,399. Naik harga ke? Yes, RM200 kenaikan harga. Tapi kita ada pilihan warna yang baru, higher megapixel, and then ada dynamic island, significant changes untuk orang yang pakai iPhone 14 sebelum ni. And kalau korang akan pilih warna yang mana? Warna pink ke? Warna biru ke? Cuba komen, aku nak tahu juga. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, stay awesome and keep smiling, and I will see you guys on my next video. Bye!